تهامي هاشمي أبطاحي عزيز. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 حريص عليكم رؤوف رحيم. طه مجتبى طاسي مرتضى حامي مصطفى ياسين أولى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نذري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله سفي الله. خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم. صلى الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Ayat 19 dan 20 surah Al-Qalam. Di malam hari datang bala bencana ke atas kebun mereka, maka jadilah kebun mereka itu seolah-olahnya ia telah dipetik. Maka jadilah kebun mereka itu kebun yang terbakar hitam, segala hasilnya tidak dapat dinikmati oleh pemilik kebun itu.
Kemarin kita dah baca sikit ayat di dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 98, ayat 99 di dalam surah Al-Mu'minun. Sebelum itu kita baca ayat 9, 10 dan 11 dalam surah Al-Munafiqun. Hari ini kita sambung sikit berkenaan dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun ini. Juzuk 18. Surah Al-Mu'minun juzuk 18. Muka surat 348. Ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi sebelum 99 tu ada ayat yang menjadi pendinding daripada gangguan-gangguan syaitan yang boleh kita ketahui dan kita baca dan boleh kita suruh orang lain baca. Kalau orang hak jenis gangguan makhluk halus, gangguan jin syaitan, baca ayat 97-98 dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 97 Allah berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ayat 97. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung denganmu, min hamazatis syayatin, daripada hasutan segala syaitan, daripada gangguan-gangguan bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung denganmu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku, supaya syaitan itu tidak mendekatiku, tidak mendekati diriku dan segala urusan aku. Jadi kalau kita nak baca ni, kita buang waqul tu, kita ambil daripada Rabbi. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kalau nak baca waqul pun boleh juga. Ini disebut dalam kitab Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan, dan disarankan oleh sebahagian ulama baca sebelum sembahyang, sebelum takbiratul ihram, seperti Al-Imam Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu taala, Syekhul Azhar, di dalam kitab yang membicarakan tentang sembahyang. Rabbi, dan begitu juga kalau tak silap ada dalam kitab Taqrirat Sadidah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ayat 97 dan 98 dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian kemarin kita baca ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga apabila datang kepada mereka, kepada siapa? Kepada golongan-golongan yang ingkar kepada Allah, golongan yang ingkar dan kufur kepada Allah, apabila sampai ajal kematian kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah seseorang itu, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan daku, yakni hidupkan daku semula di dunia. Minta hidup balik. Minta tu ada masa dia nak mati, tapi lepas dia mati dia merayu supaya dikembalikan hidup semula di dunia untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Tetapi penyesalannya itu tidak berguna lagi pada masa itu. Ayat 100.
la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jadi cerita golongan yang pertama kufur kepada Allah, yang kedua cuai di dalam melaksanakan perintah Allah. Allah suruh dia buat tak tahu mana, Allah larang dia buat juga. Golongan-golongan sebegini apabila mereka bertemu saat ihtidar, saat nazak nak mati, mereka meminta agar dikembalikan hidup di dunia untuk memperbaiki kerosakan dalam hidup mereka yang mereka buat sebelum itu. Dan ayat ini menjelaskan orang tu tak akan mati melainkan dia tahu sama ada dia orang dekat dengan Allah ataupun dia orang yang memusuhi Allah. Orang musuh Allah yang bercanggah dengan kehendak Allah akan menyesal dan minta hidup balik. Masa nak mati atau masa rasa mati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla, tidak, tidak sama sekali, tak boleh dah, patah balik. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku dapat mengerjakan amal-amal kebaikan yang telah aku tinggalkan. Dulu aku tak mengaji, orang mengajak aku tak pergi dengar, orang suruh semayang aku tak semayang, orang suruh bayar zakat aku tak berkeluar zakat, orang larang berbohong aku duk berbohong. Hak Allah suruh aku tak buat, hak Allah larang aku tak tinggal buat juga. Lah aku nak hidup balik lah, nak kembali hidup, nak buat dah hak mana aku tak buat dulu ni. Kebaikan-kebaikan yang aku tinggalkan dulu, aku dah menyesal dan nak hidup balik. Allah Ta'ala kata, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya ia perkataan yang hanyalah kata-katanya sahaja yang mengatakannya. Kata-kata yang sia-sia sahaja, tak berguna lagi masa tu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu, yakni di hadapan mereka. Wa min waraihim aw min amamihim wa min baini aydihim. Jadi depan belakang ni kadang-kadang depan disebut belakang, wara' belakang, yakni depan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun, dan adalah di belakang mereka itu ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil setiap kapal secara rampasan. Kata sebagian ulama, di belakang ini depan. Nabi Khidir tebuk siap-siap bagi Jahannam lah ni kapal, kerana depan sana ada seorang raja yang zalim. Dia tengok kapal mana elok, dia belah. Hak tak elok, dia biar. Aku bagi jadi tak elok siap-siap, supaya kapal ini selamat daripada dirampas oleh raja. Biar mudarat sikit aku buat, nak elak mudarat besar. Mudarat sikit, kapal itu kena tebuk. Mudarat besar, raja ambil kapal itu terus. Biar kapal ini rosak sikit, nanti kita perbaik. Daripada kita biar dia elok, kita dapat tak dapat apa. Kapal raja balas terus, raja yang zalim. Jadi wara' situ maksud amam, depan. Wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam yang memisahkan antara kematian dan kebangkitan semula. Masa seseorang tu mati, dia berjumpa alam barzakh. Dipanggil juga alam kubur. Lepas pada dia dikuburkan, duduk di alam barzakh, dia akan bangkit bila ditiupkan sangkakala kali yang kedua di akhirat kelak.
Alam barzah ni alam tempat siksa juga kalau orang itu orang jahat, wal'iyazubillah. Dan alam itu alam dalam taman syurga kalau orang itu orang baik. Lepas pada tu dibangkitkan semula. Itu nama dia alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh, alam pemisah antara mati di dunia dan bangkit semula di akhirat. Ila yaumi yub'asun, sehingga hari mereka dibangkitkan semula, sehingga hari kiamat. Berterusan siksa ke atas mereka di alam barzakh, di alam kubur sampai hari kiamat. Fa idza nufikha fis suri, maka apabila ditiupkan, ayat 101, kemudian apabila ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kekeluargaan, pertalian adik-beradik. Nasab ni mana? Keturunan. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, al-mahram, hubungan mahram, yakni tak boleh kahwin antara seseorang dengan seseorang yang lain disebabkan keturunan. Ada 7 jenis. Disebabkan penyusuan, ada 7 jenis. Disebabkan perkahwinan, ada 4 jenis. 7 campur 7 campur 4 berarti 18 jenis. 18 orang tu nama dia mahram. Mahram dengan sebab keturunan, dikenali pada ayat terakhir juzuk yang keempat sebelum wal muhsanat. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. 7 jenis ni diharamkan berkahwin bagi seorang lelaki dengan sebab keturunan. Mak, anak perempuan, kakak ataupun adik perempuan, mak saudara belah ayah, mak saudara belah mak, anak saudara, anak kepada kakak, anak kepada abang, nak menakan, dua-dua nak menakan. Jadi 2 orang anak mak menakan, 2 orang anak menakan. 2 jenis mak menakan. Mak menakan belah pak, iaitu kakak kepada ayah ataupun adik kepada ayah. Mak menakan sebelah mak, kakak kepada mak ataupun adik kepada ayah. Lepas tu anak kepada kakak, nama dia banatul akhi, banatul ukhti. Anak kepada abang ataupun adik lelaki, nama dia banatul akhi, yang bahasa kita panggil anak saudara ataupun anak menakan. Jadi 7 jenis ni tak boleh berkahwin, nama dia mahram. Mak dia sendiri, anak perempuan dia, bagi seorang lelaki, mak dia sendiri, anak perempuan dia sendiri, kakak ataupun adik perempuan dia. Lepas tu mak menakan sebelah ayah, mak menakan sebelah mak, anak menakan sebelah anak menakan dia, anak kepada abang dia, dan anak kepada kakak dia ataupun anak kepada adik dia. Anak menakan belah anak lelaki, anak menakan sebelah anak abang dia ataupun anak kakak dia. 7 jenis ni nama dia mahram dengan sebab perkahwinan, dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan. Satu lagi penyusuan, mak susuan, anak susuan, kakak adik susuan, mak menakan susuan, mak menakan susuan belah mak, belah ayah, mak menakan susuan belah mak, anak menakan iaitu anak ke abang dia ataupun anak menakan iaitu anak kakak dia, kakak susuan, abang susuan. 7 campur 7 14. Lagi satu mahram dengan sebab perkahwinan, pak mertua, menantu, mak tiri, anak tiri. Dibahaskan dengan panjang lebar. Jadi 18 ni nama dia mahram. Jadi Quran kata hak adik nasab,
hubungan kekeluargaan abang dengan adik, kakak dengan adik, anak dengan ayah, hubungan keturunan, apabila sangkakala ditiup, mereka tidak memberi manfaat lagi. Berbeza dengan di dunia. Di dunia ada manfaat. Manfaat mak kita dengan ayah kita, manfaat abang dengan adik kita, manfaat mak menekan dengan pak menekan kita, manfaat anak menekan dengan anak menekan kita. Ada manfaat. Kita sakit, mereka tolong cari ubat. Kita susah hati, mereka tolong nasihat. Kita tak larat, mereka tolong dukung, usung kita. Jadi kita dapat bantuan daripada keturunan kita yang dekat dengan kita bila kita ada dalam masalah. Tapi bila kita masuk kubur, seorang tak boleh tolong kita dalam kubur. Masa kita sakit, susah, kita duit tak ada, mereka bagi hutang atau mereka bagi terus duit. Keturunan kita boleh bantu kita dalam permasalahan yang kita hadapi di dunia. Di akhirat tak ada dah. Fa idza nufikha fis sur, apabila ditiupkan sangkakala kali yang kedua, apabila orang pakat bangkit daripada kubur masing-masing, fala ansaba bainahum, maka tiada manfaat pertalian adik-beradik di antara mereka. Yauma idzin, pada hari tersebut. Wala yatasaalun, dan mereka tidak pula saling bertanya. Di dunia tanya, apa khabar, telefon, sihat ke tak, macam mana dengan anak, macam mana dengan rumah, macam mana dengan kesihatan, kita boleh tanya khabar. Akhirat esok masing-masing tak tanya, tak peduli, kerana takut kepada suasana yang ada di padang mahsyar, dalam suasana yang amat menakutkan dan mengerikan. Pada masa itu masing-masing dihitung amalnya dan menerima balasannya. Maka mereka tidak peduli kepada adik-beradik dah pada masa itu, kecuali orang yang Allah izin memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Sambungan ayat 102, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Oh, rupanya di akhirat esok nak kena timbang amalan. Kalau hak berat, hak baik berat pada hak jahat, orang-orang yang berjaya daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Sambungan ayat 103, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya mereka sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Bila mereka masuk dalam neraka, apa yang berlaku? Di antara yang berlaku ayat 104, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Api neraka itu akan membakar muka mereka dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang hodoh dan cacat. Muka mereka kena bakar sampai cacat muka mereka tu. Dibahaskan dalam Sunan Tirmizi bagaimana hodohnya muka orang yang dibakar dalam neraka. Bibir mulut atas naik sampai ke mata, naik sampai ke atas. Bibir mulut bawah ni turun sampai ke perut dia. Lebih kurang tu hadis sebut sedemikian. Ketika menguraikan ayat talfahu wujuhahumun nar, api neraka itu membakar muka mereka. Wahum fiha kalihun, dan mereka tinggal dalam neraka dalam keadaan muka yang amat huduh kerana dibakar sampai berubah wajah mereka. Ayat 104. Ayat 105, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Sambil dikatakan kepada penghuni neraka itu,
bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus tak percaya? Masa kamu hidup tak pernah dengar orang baca ayat Quran kah? Bukankah orang duk baca masa khutbah Jumaat? Orang duk baca masa kuliah subuh, kuliah maghrib? Kamu tak percaya pun orang duk baca, duk terjemah tu dulu Allah Ta'ala habaq kat penghuni neraka. Hampa ni masuk neraka dulu tak pernah dengar ayat, duk dengar ayat tapi tak ikut pun. Itu ayat 105. Sambil dibakar badan depa, muka depa, lalu dikatakan kepada depa, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayat aku selalu dibacakan kepada kamu, tapi kamu terus-menerus mendustakannya. Lepas tu penghuni neraka kata apa pula? Ayat 106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami telah dikalahkan oleh sebab kecelakaan kami. Dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. Dia kata, Allah Ta'ala kata, dulu ayat aku dibacakan kepada kamu, kamu tak percaya. Mana bukti kamu tak percaya? Kamu kufur, kamu buat dosa, kamu buat benda haram. Tanda kamu tak percaya apa yang diperingatkan dulu. Allah utus para rasul, Allah turun kitab-kitab, Allah utus pewaris rasul, Allah wujudkan kitab dalam masyarakat di tempat kamu. Semua tu kamu tak pakai, kamu tak percaya pun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Mereka berkata, kami telah dikalahkan, kami telah mengikut hawa nafsu dan perkara yang diharamkan. Wa kunna qauman dhalin, dan dulu kami kaum yang sesat daripada petunjuk. Mereka mengaku pada ketika itu. Lepas mereka mengaku, mereka minta keluar balik daripada neraka, nak hidup di dunia. Ayat 107. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ini, yakni kembalilah kami ke dunia sama. Lah depa tengah dibakar, depa minta keluar dari neraka, nak duduk di dunia balik. Jika setelah hidup di dunia kami, setelah itu kami kembali lagi, kalau kami kembali mengerjakan kufur dan dosa maksiat, maka sesungguhnya kami orang zalim. Lah ni keluar kami daripada neraka, depa kata. Kami nak duduk di dunia, kami nak jadi orang baik, tak mau nak jadi orang beriman, nak jadi orang taat, tak mau duduk kufur dan maksiat dah. Kalau kami kembali buat jahat pula pada masa tu barulah kami orang-orang yang zalim. Depa minta nak patah balik hidup di dunia kerana nak buat baik. Allah Ta'ala jawab, ada dalam hadis Imam Tirmizi, masa Allah jawab dengan masa dia minta tu begitu jauh masa dia. Berapa ratus tahun, berapa baru Allah Ta'ala jawab. Dan jawapan itu menghampakan mereka. Mereka minta tapi Allah Ta'ala tak jawab segera. Setelah begitu lama dalam neraka, mereka duduk tunggu jawapan sambil kena siksa. Kata dalam hadis Imam Tirmizi, lalu Allah jawab pada ayat 108, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka dan janganlah kamu berkata-kata. Tak sadut bersembang, tak sadut minta apa dah kepada aku. Aku tak layan dah lah ni. Karena kamu sedang disiksa dalam neraka dulu, kamu tak pakai pun apa yang diperingatkan. 108. 109. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada satu kumpulan dari hamba-hambaku, yakni di dunia dulu, memohon kepadaku dengan berkata,
wahai Tuhan kami, kami telah beriman, oleh itu ampunilah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya engkau jua sebaik-baik pemberi rahmat. Dulu kamu tak pernah jumpa ke orang-orang hak jenis perangai baik yang masa hidup di dunia maka beriman dan depa doa minta ampun, minta rahmat, puji Allah. Orang bagus-bagus dulu. Tu ayat 109. Ayat 110 kata fattakhaztumuhum sikhriyan, maka kamu jadikan mereka itu ejekan-ejekan, hatta ansaukum zikri, sehingga ejekan-ejekan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka. Dulu masa hidup di dunia, orang duk mengaji, duk baca doa, duk pergi semayang, kamu pemainnya depa tu. Kamu gelak main-mainnya. Kamu pandang main-main ataupun pandang hina golongan itu. Dulu orang duk pergi masjid, duk dengar orang baca kitab, duk semayang, kamu perasa depa tu tak ada apa. Kamu duk gelak kat depa, kamu duk pemain depa saja. Depa duk dunia ketaatan, kamu duk dunia kelalaian dan dosa. Pasal kamu tak pakai hak depa duk buat, hak depa duk kata, kamu ejek depa, kamu pemain depa, kamu kutuk depa. Ada golongan sebeginilah ni. Kutuk orang yang memperjuangkan ajaran Islam. Ajak orang menghayati Islam, depa pemain gitu saja. Pemain dalam Facebook, pemain dalam grup WhatsApp, pemain dalam kampung, dalam taman. Dulu ada orang buat baik, beriman, berdoa, kamu pandang golongan itu golongan yang hina, kamu pemain depa. Kamu ejek depa, kamu gelak ke depa. Ayat 110 surah Al-Mu'minun. Lalu ayat 111 Allah menyatakan, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka itu, kepada orang yang beriman, meminta ampun, meminta rahmat, buat baik, beriman, beramal soleh dulu. Aku berikan balasan pada hari ini kepada mereka disebabkan kesabaran mereka, dan sesungguhnya merekalah orang-orang yang berjaya. Puak kamu lawan dulu, kamu hina depa, kamu kutuk depa, kamu gelak kat depa, hak tu yang masuk syurga. Kamu sebaliknya. Masa hidup perangai orang hak disebut dalam neraka ni ada lah ni. Zaman Rasulullah dulu ada, sampai lah dah, sampai kiamat ada. Hak tak pakai yang disampaikan. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ayat 112 menyatakan, Allah bertanya lagi kepada mereka yang ingkar itu, berapa tahun lamanya kamu tinggal di dunia? Bila kamu kena siksa ni, kamu hidup di dunia 60 tahun berasa macam lama mana? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addin. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama 1 hari atau sebahagian dari 1 hari. Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung, yakni umur. Oh, rupanya hidup depa 70 tahun, pi akhirat berasa macam 1 hari saja. Betapa lamanya siksa depa kena. Dalam ayat lain kata, 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat, 1 hari di akhirat serupa 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan dalam surah Amma yatasa'alun dikatakan penghuni neraka disiksa dalam neraka berkurun-kurun. 1 kurun 100 tahun. Ayat itu berbunyi labisina fiha ahqaba. Mereka menetap dalam neraka itu berkurun-kurun yang lama. Hidup tak sampai 100 tahun tapi disiksa
bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi terlalu lama sampai tak boleh dibayangkan. Sehingga mereka merasakan hidup mereka 660 tahun di dunia serupa satu hari di akhirat, atau serupa sebahagian hari di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olahnya pada hari mereka melihat akhirat, mereka merasakan menetapnya mereka di dunia ini hanyalah ashiyah. Ashiyah mana sepetang. Aw duhaha, ataupun seduha. Seduha mana sepagi. Duha daripada pukul 7.30 lebih sampai waktu zuhur. Hidup 60 tahun serupa 6 jam. Ni ayat yang cerita bagaimana orang Lut dan neraka begitu lama sehingga dia merasakan seumur hidupnya macam satu hari itu sekerat hari saja berbanding dengan hari akhirat. Ayat 113 surah Al-Mu'minun. Ayat 114, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja kalau kamu dahulu mengetahui hal ini. Yani kalau tahu betul, sudah tentu kamu bersiap sedia dengan bekalan untuk bertemu hari yang begitu lama di alam akhirat ini. Allah tanya pula pada ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ayat 115 ni sampai habis kita baca dalam wirid Imam Ibn Zarruq, dia panggil Al-Wadhifah Az-Zarruqiyah, ataupun dipanggil Safinatun Naja liman ilallahil taja. Wirid pagi petang yang disusun oleh Imam Ibn Zarruq rahimahullah, salah seorang tokoh sufi yang mengarang syarah hikam, nama syarah hikam Ibn Zarruq. Dan dia ada kitab tasawuf nama Qawaidut Tasawuf, nama kamus tasawuf. Ada syarah kepada kitab itu, kata disyarah oleh sebagian ulama. Imam Ibn Zarruq ini terkenal dalam bidang tasawuf. Dia karang satu wirid nama dia Al-Wadhifah Az-Zarruqiyah, ataupun wirid nama dia yang kedua Safinatun Najah liman ilallahil taja. Wirid itu ada doa ini, dan wirid itu diambil 90% lebih, diubah sikit saja oleh Syekh Hasan Al-Banna, dan dia beri nama Al-Ma'surat. Jadi Ma'surat itu asal dia wirid Imam Zarruq. Kenapa Imam Hasan Al-Banna ambil, Syekh Hasan Al-Banna ambil rahimahullah? Kerana dia mengaji ke ayah dia. Ayah dia nama Syekh Abdul Rahman Al-Banna. Ayah dia ni tariqah Syazuliyah, tariqat Muhammadiyah Syazuliyah. Ayah dia karang kitab nama Al-Fathur Rabbani fi Syarh Musnad Imam Ahmad Al-Syaibani. Banyak ni berapa jilid, 10 jilid lebih kurang. Ayah dia nama Abdul Rahman Al-Banna, anak dia nama Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna dididik oleh ahli tasawuf tariqah Muhammadiyah Syazuliyah, dan dia jumpa wirid itu, maka dia ubah nama, dia ubah suai sikit, nama dia Al-Ma'surat, yang diterjemahkan dan dicetak di Malaysia. Kalau kita baca Ma'surat, kita jumpa doa ayat ini. Ayat 116, 115 sehingga penutup surah Al-Mu'minun, iaitu ayat 118. Ayat 115 Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu secara sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Ta'ala tanya, awak hanya aku cipta hampa untuk hampa main-main lah. Buat perkara sia-sia hidup di dunia, tak ada pasal apa, tak ada hikmah, saja-saja buat kamu, saja-saja cipta kamu. Tak ada hikmah Allah cipta kita. Untuk apa? Untuk buat ibadat, untuk patuh ke dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu ayat abasan, sia-sia. Ayat kedua,
wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan di antara sesuatu antara langit dan bumi secara main-main. Orang kena rasuk jin, kena sihir, orang baca doa ni, ayat ni, salah satu yang diberikan. Almarhum Dr. Harundin rahimahullah, dia bagi ke orang yang kena gangguan, suruh hafal baca ayat ni sampai habis. Afa hasibtum annama khalaqnakum sampai habis. Fata'ala Allahul Malikul Haqqu, ayat 116. Maka dengan yang demikian maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Rabbul Arsyil Karim, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Dan sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya, yakni balasan amal yang jahat itu disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ayat terakhir dalam suratul Mu'minun, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi pagi ini kita belajar ayat 96, doa hindak daripada gangguan syaitan. Ayat 97, kan dia? 97 sampai penutup surah Al-Mu'minun, iaitu ayat 118. Jadi kita baca secara ringkas pun kita dapati bahawasanya ayat ini menceritakan salah satu perangai orang disiksa, mereka minta hidup balik, dan bila mereka tanya lama mana kena siksa ni banding dengan hidup di dunia, mereka kena begitu lama sehingga mereka merasakan seumur hidup di dunia serupa satu hari di akhirat atau sebahagian hari. Ayat lain kata separuh hari, iaitu sepagi atau sepetang yang kita ceritakan ayat tersebut. InsyaAllah esok kita sambung lagi sikit perbincangan kita berkenaan dengan tajuk yang sedang kita bicarakan. Kita berhenti tanya dulu kerana saya pukul 9 ada pengajian dengan online sekali lagi dengan Paksi Sungai Petani setiap hari Jumaat pukul 9 lebih sikit sampai pukul 10.30. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.